Sidang Dewan Rakyat, cadangan bakal dikemukakan kepada Kementerian Keuangan untuk mengatasi isu kenaikan harga bekalan baja dan juga racun. Turut menjadi tumpuan Kementerian Kesihatan beri layanan samarata kepada doktor-doktor pakar bukan klinikal. Jadi untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama Wimala Kasturi di Parlimen. Jadi silakan Wimala. Ya Miza, susulan isu kenaikan harga bekalan baja dan racun, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah mengemukakan cadangan kepada Kementerian Keuangan agar kerajaan menawarkan insentif tambahan kepada petani yang terjejas. Jelas menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, cadangan tersebut masih di peringkat penelitian dan perbincangan lanjut bersama Kementerian Keuangan. Ujarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengumumkan beberapa langkah intervensi. Dana sebanyak 200 juta ringgit sebagai pinjaman agro makanan pada kadar faedah 0% dengan moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan yang akan disalurkan melalui tekun dan agrobank. Kedua, peruntukan tambahan sebanyak 62 juta ringgit melalui Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas bagi subsidi dan insentif padi di bawah bajet 2022, di mana bantuan subsidi racun makhluk perosak untuk pesawat dinaikkan daripada RM200 sehektar semusim kepada RM300. Seramai 276,621 petani terkesan yang merangkumi tanaman buah, sayur, tanaman ladang, kelapa, bunga-bungaan, herba dan rempah-ratus dengan keluasan tanaman 405,509 hektar. Manakala 356,000 pesawar padi sawah dengan keluasan tanaman seluas 608,000 hektar turut terkesan. Petani mengalami peningkatan kos input pertanian sebanyak 21% bagi kategori sayur daun dan 17% masing-masing bagi kategori sayur buah dan buah-buahan akibat peningkatan harga baja dan racun. Manakala pesawar padi mengalami peningkatan kos sebanyak 11.9% disebabkan peningkatan harga racun. Datuk Seri Dr. Ronald menjawab pertanyaan Wakil Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Saudara, Kementerian Kesihatan memberi layanan samarata kepada doktor-doktor pakar bukan klinikal dengan kelayakan ikhtisas yang diiktiraf kerajaan. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agodagang, ini meliputi layanan adil dari segi pengajian dan kenaikan pangkat sama seperti doktor-doktor pakar klinikal. Pada masa ini, laluan kejayaan pegawai perubatan dan yang berkhidmat di kementerian dibagikan kepada dua laluan, iaitu laluan pakar dan laluan bukan pakar. Penentuan kelaluan pakar memerlukan syarat-syarat tertentu seperti pegawai mempunyai kelulusan sarjana perubatan yang diiktiraf dan diwatakan sebagai pakar oleh Jawatankuasa Khas Perubatan ataupun National Specialist Register. Berhubung jumlah pakar perubatan, Dato' Aaron Ago berkata, daripada 6,066 orang, 6,042 orang adalah pakar perubatan lantikan tetap, manakala 24 orang adalah pakar perubatan lantikan kontrak. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Batu Gajah Sivakumar Varadaraju. Isu perkahwinan bawah umur turut dibangkitkan pada sesi pertanyaan jawab lisan. Bagi mengatasinya, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya akan meningkatkan akses pendidikan untuk remaja menerusi mekanisme perundangan dan advokasi. Turut dilaksana program latihan dan kemahiran kerjaya dengan tumpuan khusus kepada belia dalam keluarga B40. Ya, terima kasih maaf ya. Yang berhormat Puan. Jawapan kepada persoalan itu tentunya saya bersedia untuk menerjui program-program awareness seperti untuk mengelakkan
perkahwinan bawah umur ini dan memastikan anak-anak muda kita lebih memberi fokus kepada pendidikan dan juga memajukan diri dalam mendapatkan skill-skill yang boleh memajukan diri mereka, memudahkan mereka mendapat peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Ini perkara yang perlu diberikan fokus, termasuk di kawasan-kawasan luar bandar yang kita bimbang jika ada golongan ibu bapa pula yang ingin menyelesaikan masalah dengan mencari jalan mudah mengawinkan anak dalam usia yang muda. Jadi saya faham dan Beliau turut menggalakkan remaja terlibat secara aktif dalam program pemantapan jati diri dan pembinaan karakter anjuran Kementerian Belia dan Sukan, antaranya Kem Anak Muda dan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Ia berupaya mengurangkan kecenderungan remaja berkahwin awal, seterusnya mengatasi masalah perkahwinan bawah umur. Datuk Seri Ahmad Faizal menjawab pertanyaan Wakil Batu Kawan P. Kasturirani. Baik saudara, Dewan ketiga ini ditangguhkan seketika dan akan menyambung kembali persidangan pada pukul 2.30 petang nanti. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Baik, terima kasih Vimala. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu.